بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا وارزقنا كمال الصدق والإخلاص يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا نورا وفهما نعرف به كيف نناجيك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah yang terakhir kita cerita tentang wafatnya Abu Talib, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa melindungikan Abu Talib dan melindungikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana kehilangan dua orang yang amat penting ada di dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang kesan mereka besar untuk menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melindungikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib yang sentiasa melindunginya dan menjaganya daripada kejahatan orang Quraisy. Maka kalau bukan Abu Talib, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy lama sudah mahu bunuh dan melakukan perkara yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kerana Abu Talib masih hidup, maka orang kafir tidak berani mengkecam dan menghinakan Rasulullah SAW dengan apa yang mereka ingin. Yani mereka dapat ganggu Rasulullah, tapi tak dapat macam buat hati ganggu Rasulullah SAW kerana mereka masih hormat dan masih hormat Abu Talib. Khadijah juga sentiasa kalau Rasulullah SAW diganggu, dihina, didustakan di luar rumah, maka selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kepada rumah, maka Sayyidatuna Khadijah lah yang akan menenangkan hati Rasulullah, yang akan gembirakan Rasulullah. Sentiasa ulama sirah kata kalau Rasulullah keluar dari rumah mesti akan balik sedih kerana kejahatan yang dilakukan kepadanya daripada musuh-musuh yang orang Quraisy dan kufar. Dan setiap kali Rasulullah pulang kepada rumah membawa keadaan yang sedih itu, kecewa, kadang-kadang nangis, maka Sayyidatuna Khadijah lah yang memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menghilangkan rasa sedih itu semua daripada hati Rasulullah SAW.
Jadi kesannya besar dalam hidup Rasulullah Sayyidatina Khadijah. Macam tu juga Abu Talib. Abu Talib pelihara Rasulullah di luar rumah. Khadijah radhiyallahu anha menenangkan hati, tentram hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Maka subhanallah, di tahun yang ke-10 selepas Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hilang Abu Talib, wafat. Lepas tu dengan 3 hari sahaja Sayyidatina Khadijah pula wafat. Lepas dua-dua ini wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gelaran kepada tahun itu. Rasulullah berkata, tahun ini adalah tahun sedih, tahun kesedihan. Dalam bahasa Arab kata Amul Huzni. Am al-Huzni yakni tahun kesedihan. Dan Sayyidatina Khadijah hidup bersama Rasulullah SAW sebanyak 25 tahun. 25 tahun. Dan Sayyidatina Khadijah wafat ketika umurnya 65. Umur Sayyidatina Khadijah ketika wafat 65. Maka selepas wafatnya Abu Talib dan Sayyidatina Khadijah, orang Quraisy sekarang gembira dengan khabar itu. Seronok dengan wafat Abu Talib dan Khadijah, kerana dua orang inilah yang sentiasa menolong Muhammad. Kita sampai sekarang tidak berani mengganggu Muhammad dengan kuat kerana Abu Talib, kerana kita hormat Abu Talib. Jadi sekarang Abu Talib dah tak ada. Khadijah pun yang menenangkan hati dia dalam rumah dah tak ada. Jadi sekarang inilah kesempatan yang besar orang Quraisy. Jadi mereka mula mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tak pernah mereka melakukannya ketika Abu Talib masih hidup. Sehingga Rasulullah sendiri menceritakan, aku diganggu setelah Abu Talib wafat dari orang Quraisy lebih banyak daripada mereka mengganggu saya ketika Abu Talib masih hidup. Antara gangguan mereka, Sayyidina Ali bin Abi Talib kata, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, maka orang Quraisy setiap satu menarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke badannya. Dan mereka berkata kepada Rasulullah, engkaulah yang mengaku Tuhan-Tuhan semua ini satu sahaja. Tuhan ini satu sahaja, bukan ramai. Bagaimana kita nak minta hajat kita yang banyak? Kalau satu Tuhan, tak mampulah bagi hajat kita yang banyak itu. Kita kena ada banyak Tuhan. Sebab hajat kita banyak. Keperluan kita banyak di dunia. Tapi sambil mereka bercakap dengan Nabi, sambil tolak, tarik kepada Rasulullah SAW kepada mereka, dan tidak ada siapa-siapa berani boleh tolong Rasulullah. Macam tu keadaan mereka, yakni buat dengan Nabi SAW. Allah, kita pun tak boleh bayan macam mana ini Rasulullah SAW. Tapi macam tu, ditolak, ditarik, sampai yakni kita boleh bayang macam mana badan yang paling mulia, badan yang paling agung, yang paling sempurna, begitu dibuat di zaman sebelum hijrah, selepas wafatnya Abu Talib. Hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu sahaja yang berani di waktu tu. Dia datang, dia tolak orang ini, datang 3 orang dari sini, dia tolak ini, tak sempat bantu. Ramai orang yang bukul Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarik dia dan tolak dia, tumpuk macam tu. Sayyidina Abu Bakar, dia buat sahaja apa yang dia mampu untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak macam
Tak ada faedah daripada ahli Makkah ni, dan mereka semakin musuh, semakin kasar kepada saya. Dan khususnya lepas wafatnya Abu Talib, mereka semakin banyak mengganggu saya. Jadi di tahun yang ke-10 itu, iaitu Amul Huzni, tahun kesedihan, di tahun kesedihan, ya Rasulullah SAW bagiannya tahun kesedihan itu, Nabi SAW sebenarnya menyebutkan tahun itu tahun kesedihan bukan kerana kehilangan Ba'ci dan isterinya sahaja, bukan semata-mata kerana rasa kehilangan, bukan itu saja, tidak. Rasulullah SAW pemikirannya lagi tinggi, lagi jauh. Rasulullah SAW fikir tentang dakwah. Dia sedih untuk dakwah. Rasulullah panggil tahun itu tahun kesedihan sebab dengan wafatnya dua orang ini, Ba'ciku dan isteriku, banyak bintu-bintu dakwah dan beluang-beluang dakwah di Makkah akan tertutup terus di waktu itu. Jadi sebab itu Rasulullah SAW merasa sedih. Bukan semata-mata kerana kehilangan ba'cinya dan isterinya sahaja. Walaupun itu juga menyedihkan. Tapi yang lagi menyedihkan Nabi SAW iaitu kerana banyak beluan untuk dakwah akan tertutup kepada Rasulullah. Rasulullah tak akan dapat lagi. Selepas tu di bulan Syawal, lepas wafatnya Khadijah di 3 Ramadan, di bulan Ramadan, di bulan Syawal Rasulullah SAW berazam untuk berhijrah kepada At-Taif. At-Taif dekat daripada Makkah. La ilaha illallah. Kerana Rasulullah SAW tidak harap lagi orang Quraisy, orang Makkah. Mereka semakin mengganggu Rasulullah. Jadi Rasulullah pergi kepada At-Taif bersama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ikut Rasulullah SAW. Dia yang khidmat Rasulullah SAW. Zaid ini dahulu dia hamba kepada Rasulullah, tapi Rasulullah sudah merdekakan, dah bebaskan dia. Maka Rasulullah pergi kepada At-Taif dan duduk di sana 10 hari. Rasulullah SAW. Ada riwayat kata 1 bulan. Berdakwah. Maksud Rasulullah SAW, dia nak keluar sikit dari Makkah, dia nak cari siapa kampung yang dekat-dekat dengan Makkah yang boleh mendengarnya, yang boleh terima dakwah. Jadi Rasulullah pergi kepada pemimpin-pemimpin kabilah Thaqif yang daripada At-Taif, yang mereka duduk di At-Taif. Rasulullah duduk dengan mereka, nasihat mereka, dia cerita tentang Al-Quran, tentang kenabian, tentang itu, tentang ini. Tetapi mereka balas kepada Rasulullah dengan balasan yang keras. Ada yang kata, Allah tak jumpa selain kamu untuk mengutuskannya kepada kita. Berli. Yang lain dia kata, Wallah aku takkan bercakap dengan kamu. Yang lagi satu dia kata, kalau engkau Rasul betul, engkau mestilah menjadi orang yang lagi agung daripada keadaan ini. Keadaanmu tengok macam mana. Tunggu-tunggu kita terima dari kamu. Rasulullah SAW waktu tu dia macam merasa betul asa dengan mereka. Dan nampak mereka bukan terima pun bukan balas dengan yang baik. Mereka lagi berli, hina, mendustakan. Jadi Rasulullah SAW dia mohon mereka, dia kata tak apa. Kalau kamu tak nak terima tak apa, tapi boleh tak kamu sempurnikan perkara ni. Jangan bagi tahu kepada orang Makkah yang saya datang dan kamu buat halau saya begitu dengan cara ini yang kasar. Sebab apa Rasulullah kata begitu? Sebab Rasulullah risau kalau berita ni sampai kepada Makkah. Orang Makkah dah lah musuh Rasulullah. Jadi mereka akan buat hati gembira, lagi rasa pandang meremeh dan pandang lagi tambah juga musuh kepada Rasulullah.
Mereka akan dapat sokongan. Tengok yang lain-lain pun tak terima kau. Bukan kita sahaja, wahai Muhammad. Jadi akan tambah lagi musuh kepada Rasulullah. Tapi mereka tidak mendengar Rasulullah. Mereka terus sebarkan berita itu. Kita halau Muhammad, kita hinakan dia. Bahkan ini pemimpin-pemimpin At-Taif yang di Thaqif. Bukan itu sahaja. Bahkan mereka suruh orang-orang yang jahat, orang-orang yang tepi jalan, hamba-hamba mereka, budak-budak, orang yang gila, mereka hasutkan mereka kepada Rasulullah. Suruh mereka semua, ganggulah lelaki ni gila, lelaki ni bodoh, lelaki ni astaghfirullahaladzim. Macam-macam mereka hina Rasulullah dan suruh hamba dan orang yang jahat daripada kabilah mereka, buatlah dia apa-apa dengan lelaki ni, kita izinkan. Jadi orang semua tak faham, tak kenal Nabi ni siapa pun. Ada yang ambil batu, balingkan Nabi. Ada yang tolak Nabi SAW. Ada yang baling barang kepada Rasulullah. Rasulullah jalan. Yani cuba jauhkan diri dari mereka. Sebelum dia keluar dari kawasan kampung mereka, mereka dah tunggu, dah berkumpul di sana 2 saf. Hamba-hamba, orang yang tak ada ikut tuannya sahaja. Dan orang yang jahat, yang bodoh sahaja macam tu, dia apa-apa dia nak mereka macam yani apa-apa jahat, apa-apa perkara tak baik mereka boleh buat. Mereka dah siap 2 barisan, 2 saf. Rasulullah akan lalu dari tengah mereka. Ketika Rasulullah masuk sahaja di tengah saf itu, mereka terus mula baling batu dengan keras, dengan kuat. Batu besar pun, bukan batu yang kecil, batu yang besar yang penuhkan 1 tangan pun ada. Mereka balingkan kepada Rasulullah. Zaid bin Harithah radhiyallahu an, dialah yang berusaha untuk melindungikan Nabi tapi tak berjaya. Sebab apa? Sebab 2 saf. Kalau dia lindungikan Rasulullah dari sebelah kanan, dari depan ada batu sampai. Kalau datang dari depan, kiri, belakang, semua ada. Daripada sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam semua. Semuanya ada batu datang kepada Rasulullah, kepada kakinya. Sehingga Zaid ini radhiyallahu an terpecah kepalanya beberapa kali, macam 2 atau 3 pecah kepalanya daripada batu yang kuat, yang besar. Bagaimana keadaan Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama kata setiap satu langkah Rasulullah angkat kakinya, dia dapat beberapa batu. Sebelum turun kaki itu kepada bumi. Lepas turun kepada bumi, dia akan dapatkan beberapa batu sebelum angkatnya. Macam tu sehingga Rasulullah SAW kadang-kadang kerana terlalu sakit, kaki batu tu kena tulangnya, kena kakinya, kena tulang depan, jarinya. Sampai Rasulullah kadang-kadang tak boleh berdiri, dia jatuh, duduk. Tak boleh sambung jalan. Mereka tak cukup dengan itu, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begangnya, angkatnya dari tangan dan paksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri balik. Mereka memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri balik bukan kerana mereka kesian, bahkan mereka ingin sambung baling batu kepada kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam di waktu itu. Rasulullah sabar. Rasulullah cuba sambung jalan. Sehingga Rasulullah SAW dapat jauh sikit daripada 2 saf itu. Rasulullah nampak di tepi jalan ada satu ladang. Ladang itu ada banyak pokok kurma, ada pokok anggur. Jadi Rasulullah duduk di sana bersandar kepada satu pokok. Lihat sikit. Kakinya penuh dengan darah. Itu menunjuk batu itu kuat. Mereka baling dengan keras. Batu tu pun ada yang tajam. Sebab itu tu koyak banyak di kulit kaki Rasulullah SAW. Sampai Zaid kata kaki Rasulullah penuh dengan darah. Jadi Zaid di bawah pokok dia macam lap dan urut kaki Rasulullah SAW. Rasulullah bersandar kepada pokok itu. Daripada kejadian itu yang begitu teruk,
sehingga dua orang yang sangat musuh kepada Nabi, mereka rasa kesian. Kita boleh bayang bagaimana kejadian itu. Yani terlalu teruk. Sehingga yang musuhnya dua orang, antara orang yang besar yang musuhnya, mereka rasa kesian. Mereka suruh seorang hamba mereka yang bernama Addas. Hamba mereka nama Addas, mereka bagi dia di dalam satu mangkuk anggur. Mereka kata, pergilah bagi kepada lelaki itu. Bagi dia, kesian dia. Addas itu dia hamba, dia tak tahu apa-apa. Dia bawa anggur, dia bagi kepada Rasulullah. Dia nampak Rasulullah semua beluh, penat, tak boleh berdiri, kakinya penuh dengan darah. Dia kesian. Rasulullah ambil anggur itu, dia kata Bismillah. Lelaki itu yang nama Addas, dia rasa belik. Dia kata, apa yang kamu kata? Dia kata Bismillah. Sebelum makan kita kena baca Bismillah. Dia kata belik sebab di negara ini, negara Arab ini semua tak pernah dengar kalam ini. Bismillah sebelum makan. Dan orang Arab di sini semua mereka yang tak baca, tak belajar, tak boleh baca pun kitab, tak ada agama. Kamu pun orang yang tak boleh baca, tak boleh tulis. Macam mana kamu dapat ilmu ni? Iaitu Bismillah sebelum makan. Dia kata, siapa kamu? Apa nama kamu? Dia kata, nama aku Addas. Dari mana? Ya Addas. Dia kata, dari Ninawa. Mana betul? Dari Ninawa tu. Min Ninawa. Nabi SAW tanya dia, dari mana kamu? Kamu dari mana dan agama kamu apa? Dia kata, aku ikut agama Nasrani. Dan saya daripada Ninawa. Ninawa itu satu Madinah atau satu kampung dekat daripada Dajlah. Dajlah iaitu sungai yang di Iraq. Dekat dari sana. Kampung itu dia adalah kampung Nabi Yunus alaihi salam. Nabi SAW kata kepada Addas, oh Masya Allah, kamu daripada kampung lelaki yang saleh yang bernama Yunus bin Matta. Addas itu rasa lagi bilik. Dia kata, dan bagaimana kamu kenal Yunus bin Matta itu? Nabi SAW jawab, dia kata, itu adalah saudaraku. Dia Nabi seperti saya. Di waktu itu Addas terus turun mencium tangan Nabi SAW dan kepala dan kakinya. Dia cium tangan, kepala, kaki Rasulullah SAW. Kemudian dia masuk Islam. Selepas dia balik kepada tuannya, dari jauh dua tuan itu yang namanya Utbah dan Syaibah yang bagi anggur dan musuh Rasulullah, mereka nampak Addas cium kaki Rasulullah, cium begitu, belik. Mereka antara mereka dua dia dah rusakkan hamba kamu, dia dah rusakkan hamba. Tengok dia dah cium-cium, wallahu alam dia apa yang dah jadi. Lepas Addas balik kepada tuannya, mereka kata, kenapa kamu nampak kamu cium tangan, kaki, kepala dia? Kamu tak pernah buat untuk kita itu. Dia kata, dia sudah mengucapkan kepada saya satu ucapan yang mana tidak ada selain Nabi yang betul-betul yang boleh mengucapkan ucapan itu. Lelaki ini memang Nabi. Dan saya sudah ikut dia. Dua tuannya mereka kata, bodohlah engkau. Agama engkau Nasrani lebih baik dari agama dia. Dia ni gila. Dia ni tipu. Jangan percaya dia. Tetaplah di dalam agama kamu. Jangan ikut dia. Dia kata, saya sudah Islam. Saya masuk Islam ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa yang masyhur sangat di dalam kitab sirah, juga dibaca oleh semua ulama selalu di majlis, di waktu kalau ada rasa sedih atau ada masalah, biasa baca doa ini. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati.
wa qillata hilati. Saya cuba translate, Allah, saya mengadu kepadamu kelemahan kekuatanku. Yani saya yang lemah. Wa qillata hilati. Dan tidak ada sikit sangat bantuan saya, kekuatan saya juga. Wa hawani 'alan nas, dan saya dipandang rendah di sisi manusia. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin. Kamu adalah Tuhan orang yang lemah. Ila man takiluni, kepada siapa ya Allah serahkan saya? Ila aduwin ba'idin yatahajjamuni, adakah Allah nak serahkan saya kepada musuh yang jauh untuk melakukan kasar kepada saya? Am ila sadiqin qaribin malaktahu amri, atau kepada kawan yang dekat, serahkan keadaan saya kepadanya ya Allah. Doa yang sangat menggerakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illam takun ghadbana alayya fala ubali. Kalau engkau ya Allah tidak marah atasku, maka aku tidak peduli. Yani tak apa, apa yang terjadi ini aku terima. Dibukul, dibaling batu, diserang oleh orang kafir. Yang penting ya Allah, kamu tidak marah atasku. Bukan ujian ini kerana marah. Sebab ujian ini dia kadang-kadang boleh jadi sebab Allah marah kita. Boleh jadi juga kerana Allah nak tinggikan derajat kita. Bukan sentiasa ujian itu datang kerana Allah marah. Atau kerana kita berdosa. Atau bagaimana ujian banyak yang Rasulullah SAW dapat. Rasulullah tidak ada dosa. Juga Rasulullah tak pernah Allah marah dia. Ghaira anna afiyataka awsa'u li. Akan tetapi ya Allah, aku tetap juga memohon kepadamu untuk memberikan afiat, iaitu sihat wal afiat. Yani kalau boleh jangan ujikan saya. A'udzu binuri wajhika alladhi ata'at lahu as-samawati wa ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah an yanzila bi ghadabuk aw yahilla bi sakhatuk wa lakal 'utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di waktu itu Rasulullah SAW pulang kepada Makkah. Di tengah jalan Sayyidina Rasulullah SAW sendiri dia cerita. Dia kata fantalaqtu wa ana mahmum. Dia cerita kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, apakah ujian yang paling berat? Bilakah kamu diuji dengan ujian yang paling berat? Ya Rasulullah, macam sampai sekarang masih ingat dan rasa sedih darinya. Rasulullah dia kata, yang waktu At-Taif tu. Allah. Waktu At-Taif dia kata, ya Allah, itu ya Rasulullah masih sedih. Sampai lepas hijrah Rasulullah masih ingat dan sedih. Kemudian Rasulullah dia kata, lepas saya dihalau, dibukul sampai keluar darah, saya balik sangat di dalam keadaan sedih dan risau, berfikir sampai saya tak tahu jalan mana. Yakni Rasulullah dah ikut jalan, dia tak tahu sekarang di jalan mana. Zaid diam sahaja ikut Rasulullah. Rasulullah jalan dengan sedih sangat sampai dia dah tak tahu jalan ke mana. Dia mau pulang kepada Makkah. Dia kata, sehingga saya tersedar saya sudah sampai kepada Qarnus Tha'alib. Qarnus Tha'alib itu miqat ahli Najd. Miqat ahli Najd. Dia dekat dari Makkah. Kemudian dia kata, lepas saya sedar saya sudah sampai kepada Qarnus Tha'alib, saya terlihat tiba-tiba kepada atas ada awan yang dekat daripada saya. Dia naungi saya, atau menjadi macam bayang-bayang atas saya. Fanadartu, maka saya melihat kebadannya. Atas saya terus awan, ada atasnya Jibril, awan itu. Dan dia memanggil saya. Dia kata, ya Muhammad, Allah qad sami'a qawla qaumika. Allah telah mendengar apa yang kaum kamu telah menjawab kepada kamu. Dan apa yang mereka balas kepada kamu. Dan Allah telah menghantarkan sekali dengan saya malaikat yang tugasnya bukit-bukit dunia ini semua.
untuk kamu memberi perintah kepadanya apa-apa sahaja yang Muhammad ingin. Di waktu tu malaikat bukit terus memanggil Rasulullah dan mengucap salam kepada Nabi SAW. Dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, Allah sudah mendengar kalam ucapan kaummu dan apa yang mereka balas. Saya adalah malaikat bukit dan Allah telah membangkitkan saya untuk mengikuti arahanmu. Kalau Rasulullah izinkan saya, kalau Rasulullah ingin saya hancurkan mereka ni, sebab kampung At-Taif ni yang ganggu Rasulullah, yang pukul Nabi SAW sampai darah keluar, kampung mereka betul-betul tengah antara dua gunung, antara dua bukit. Jadi malaikat tu dia kata, kalau nak saya hancurkan mereka kampung ini dengan dua bukit itu, dengan hancur mereka dengan dengan melekatkan satu bukit kepada bukit yang lain, maka saya boleh buat sekarang pula dengan sekelip mata sahaja. Kamu bagi arahan sahaja, wahai Muhammad. Ayuh. Dua bukit itu, bukit yang pertama namanya Abu Qubais, bukit yang kedua namanya Qu'ayqi'an. Nabi SAW jawab kepada malaikat bukit, dia kata, tak apa, aku tak mahu kamu hancurkan mereka. Aku masih harap Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan daripada tulang sulbi mereka zuriat yang akan sembahyang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bersyirik kepada Allah. Maka di waktu itu ada riwayat yang kata, di waktu itu malaikat bukit dia kata, benarlah yang memberi gelaran kepadamu yaitu rahmatan lil alamin. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Nabi SAW rahmah lil alamin. Malaikat bukit dia kata, benar betul kamu rahmah lil alamin, wahai Muhammad. Selepas keadaan begitu sakit, darah belum lagi kering dari kakimu, masih sakit, penat, diuji, dibukul, tapi hatimu masih lembut begitu ya Muhammad. Haji, kamu wahai Muhammad betul-betul rahmah lil alamin. Malaikat bukit yang cakap dengan dia. Subhanallah. Lepas tu Rasulullah SAW pulang kepada Makkah, tapi hatta ketika Rasulullah nak masuk Makkah, Rasulullah tak dapat masuk Makkah betul-betul, dengan aman. Bahkan Rasulullah SAW ketika masuk kepada Makkah, Rasulullah perlu kepada satu orang untuk melindungikan dia supaya dia boleh sampai kepada rumahnya. Maka yang Rasulullah masuk di bawah lindungannya sehingga Rasulullah boleh sampai kepada rumahnya dengan selamat, yaitu Al-Mut'im bin Adi. Dia orang kafir juga, antara musuh Rasulullah, tapi di hari itu dia jadi baik. Jadi Al-Mut'im bin Adi dialah yang mengumumkan kepada semua, dia kata, tidak boleh siapa-siapa sentuh Muhammad dijiwari. Jiwari itu macam amanah di sisiku, atau aku melindungikan dia. Jadi kalau ada orang melindungikan orang lain semua tak berani menyentuhkan dia atau mengganggu. Khususnya kalau orang itu orang besar, orang yang hebat atau pemimpin atau yang disegani. Jadi Al-Mut'im bin Adi dia yang menolong Rasulullah di hari itu untuk masuk Makkah, pergi rumahnya dengan selamat. Subhanallah. Ini macam itulah hidup Nabi SAW. Hatta nak masuk kampungnya, nak balik rumah pun kena ada orang lindungikan dia. Kita keluar masuk, pergi sana pergi sini, tidak ada apa-apa bahaya pun. Alhamdulillah. Itu pun bukan kerana kita lebih baik dari Rasulullah. Lagipun itu bukan kerana Allah sayang kita lebih dari Rasulullah. Memang yakin Allah lagi sayang Rasulullah.
derajat Rasulullah lagi tinggi dari kita. Tapi kita membaca cerita-cerita macam tu, kita mengingati, wajib kita ingat ujian Rasulullah. Wajib kita ingat pengorbanan Rasulullah SAW. Rasulullah mengorbankan darahnya. Rasulullah mengorbankan masanya. Rasulullah mengorbankan badannya dibukul berapa kali sehingga dah mau mati Rasulullah. Tapi Rasulullah tahan, mengorbankan. Itu pengorbanan Nabi SAW. Untuk apa ni semua? Semua itu untuk menyampaikan dakwah Islamiyah ini kepada kita. Sebab itu, orang Islam tidak baik lupa sebenarnya pengorbanan Nabi SAW ini. Tidak baik. Kita sentiasa kena ingat yang Rasulullah SAW ini banyak memberi korbanan untuk menjaga agama ini dan untuk menyampaikan agama ini kepada kita. Dan Alhamdulillah, agama ini dah sampai kepada kita. Dan insya Allah kita menggunakan agama ini dan menjaganya agar Rasulullah SAW nanti di hari kiamat gembira dan senyum dari kita. Dan Rasulullah seronok dari kita kerana kita jaga agama itu, jaga adab dan sunnah yang Rasulullah korbankan hatta darahnya dan dibukul, diseksa, diganggu, dihalau. Semua itu untuk menyampaikan agama itu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair khair wa anam alayhi faqna al khair wa anna alayhi. Allahumma tub alayna tawbatan nasuha wa zakkina biha qalban wa jisman wa ruha. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.